Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1165. Antara paparan utama. Alam sekitar menangis, apa lagi yang pemimpin nak nafikan? Malaysia gagal capai matlamat pembangunan mampan. Rakyat ditimpa musibah, pemimpin berebut jawatan. Baling berduka, ladang durian jadi tanda tanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perit dan pilu bergumpalan dengan lumpur. Alam sekitar yang sakit menangis dan memberontak, memuntahkan isi perut bumi dan turun dengan laju menerusi sungai-sungai tanpa belas kasihan. Pemimpin dengan mudah berkata banjir berpunca daripada kepala air. Namun satu dunia tahu menerusi cerapan satelit dari mana puncanya kepala air itu. Hujan yang lebat hanya menyahut tangisan hutan yang gondol oleh pembalakan yang rakus. Kini Malaysia berhadapan dengan aktiviti pembalakan yang cuba dinafikan oleh pihak yang berkuasa. Banjir lumpur dan balak yang berlaku di Kampung Iboi Baling baru-baru ini dilaporkan telah mengorbankan 3 sekeluarga. Ia peringatan yang berulang daripada banjir lumpur yang pernah berlaku di Kelantan pada Disember 2014. Banjir di Kelantan itu dilaporkan amat luar biasa kerana skala kemusnahan yang tidak dapat dibayangkan dari Gua Musang sehingga ke muara Sungai Kelantan. Rumah rakyat hancur dilanda banjir lumpur yang membawa bersamanya kayu dan balak dari perbukitan. Banjir lumpur mengulangi serangannya dari Kelantan, ia beralih ke Pahang pada Disember tahun lalu, membawa kemusnahan yang tidak terperi kepada rakyat jelata. Kini rakyat Kedah pula menjadi sasaran. Namun kerajaan tidak pernah belajar daripada kemusnahan itu. Pengarah Perhutanan Kelantan Abdul Kalim Abu Samah menyatakan bahawa sudah tidak ada lagi aktiviti pembalakan di Lojing. Katanya pembukaan kebun sayur-sayuran di tanah tinggi Lojing menjadi punca limpahan Sungai Berok dan arus deras berhampiran Lojing Gua Musang pada 16 Jun yang lalu. Sungai melimpah dari kebun sayur di tanah tinggi Lojing dan bukan pembalakan kerana tiada pembalakan di kawasan itu sejak 2008. Katanya seperti dipetik Berita Harian 20 Jun. Kenyataan itu segera ditangkis oleh pengerusi SAFE Kelantan, Datuk Husam Musa yang mendedahkan terdapat pemberian 2 lesen pembalakan untuk kompartmen dalam hutan simpan kekal Sungai Berok di Lojing. 2 syarikat tersebut, NR Cahaya Resources Sendirian Berhad dan RJZ Itrah beroperasi masing-masing dari 14 Mac 2022 sehingga 13 September 2022 dan 19 Mac 2022 sehingga 18 September 2022. Menafikan hakikat yang nampak di hadapan mata tidak akan dapat menyelesaikan musibah yang bertimpa-timpa. Menyalahkan hujan yang turun dengan lebat berhari-hari pula ibarat menyalahkan Tuhan yang mengulangi peringatannya kepada hamba-Nya yang degil. Tidakkah kerajaan sedar bahawa pemimpin yang diberi tanggungjawab untuk menerjui kementerian yang terkait dengan alam sekitar ini sebenarnya tidak kompeten? Apakah kelayakan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam bidang pengurusan alam sekitar sehingga beliau dilantik sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air? Apakah kelayakan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang memegang jawatan Menteri Tenaga dan Sumber Asli? Sudah terang lagi bersuluh. Kedua-dua mereka dilantik dalam jawatan tersebut sekadar memenuhi kuota parti PAS yang menyokong kerajaan tebuk atap 2.0 yang kononnya kerajaan keluarga Malaysia. Sedangkan tak kira kerajaan mana yang berkuasa, ia wajar melakukan tindakan yang betul dalam usaha pengurusan alam sekitar yang menjadi nadi kehidupan kita. Jangan nafikan lagi, pembalakan secara tebang habis di dalam kawasan hutan simpanan kekal HSK adalah salah. Sama ada penebangan itu untuk tanaman musang king atau ladang getah atau ladang kelapa sawit, kesannya terhadap alam sekitar sama sahaja. Belajarlah daripada kesilapan lampau. Bagaimana tindakan yang didorong oleh nafsu serakah untuk mengauk keuntungan segera menjadi malapetaka kepada rakyat.
Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals SDG atau Matlamat Pembangunan Mampan diterima pakai oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2015 termasuk Malaysia. SDG menerangkan agenda universal yang terpakai dan mesti dilaksanakan oleh semua negara. SDG menampilkan 17 matlamat dan 169 sasaran yang meneruskan matlamat bagi mencapai agenda 2030 untuk kestabilan dalam 3 dimensi pembangunan mampan iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Agenda 2030 ialah komitmen global ke arah pembangunan yang lebih mampan, berdaya tahan dan inklusif. Rangka kerja penunjuk global yang diterima pakai oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan PBB terdiri daripada 244 penunjuk global. Rangka kerja penunjuk telah disemak pada 2019 dan dibentangkan kepada Suruhanjaya Perangkaan PBB UNSC ke-51 pada Mac 2020. Pada masa ini terdapat 247 penunjuk SDG yang dipersetujui dan diterima pakai untuk pemantauan agenda 2030. Metrik dan data yang kukuh adalah penting untuk menjadikan SDG sebagai alat praktikal untuk menyelesaikan masalah menerusi 3 pendekatan iaitu pertama, menggerakkan kerajaan, ahli akademik, masyarakat sivil dan perniagaan. Kedua, menyediakan kad laporan untuk mengesan kemajuan dan memastikan accountability. Dan ketiga, berfungsi sebagai alat pengurusan untuk transformasi yang diperlukan untuk mencapai SDG menjelang 2030. Di manakah Malaysia dalam pencapaian matlamat pembangunan mampan yang diimpikan ini? Berdasarkan Sustainable Development Report 2022 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan indeks SDG 2022 didahului oleh 3 negara Nordik iaitu Finland, Denmark dan Sweden. Selain itu, kesemua 10 negara teratas adalah negara Eropah. Laporan SDG 2022 menyatakan penilaian prestasi pada tahun 2021. Pada tahun itu, Malaysia berada di tangga ke-72 daripada 163 negara. Ranking ini menunjukkan Malaysia telah jatuh daripada tangga ke-68 yang dicapai pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pula, ranking SDG menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-60 iaitu 12 tangga di atas daripada yang kita lihat hari ini. Harus diingat tahun 2020 ialah penilaian prestasi negara pada tahun 2019 iaitu ketika ditadbir oleh Pakatan Harapan. Maknanya sejak 3 tahun yang lalu, prestasi Malaysia dalam pencapaian matlamat pembangunan mampan semakin merosot, bukan semakin baik. Kesemua negara tersebut juga berhadapan dengan cabaran COVID-19 dan kesan daripada perang Ukraine-Rusia. Namun mereka berjaya mempertahankan pencapaian SDG kerana negara-negara tersebut juga tersenarai teratas dalam Indeks Persepsi Rasuah atau Corruption Perception Index CPI yang diterbitkan oleh Transparency International 2022. Finland dan Denmark mendapat skor CPI 88% dan berada di tangga pertama daripada 180 negara. Sementara itu, Sweden mendapat skor 85% dan berada di tangga keempat. Dalam Indeks Persepsi Rasuah, Malaysia hanya memperoleh skor 48% dan tenggelam di tangga ke-62. Dalam 3 dimensi pembangunan mampan yang kerajaan pasti sedar iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar, tidak nampak di mana Malaysia cemerlang. Melihat kepada kenaikan kos sara hidup yang tidak selari dengan pendapatan isi rumah serta inflasi yang meningkat, jelas menunjukkan kegagalan strategi sosial dan ekonomi kerajaan. Ditambah pula, kini kita berhadapan dengan aktiviti pembalakan yang cuba dinafikan oleh pihak yang berkuasa, walaupun dapatan daripada pencerapan oleh satelit menunjukkan sebaliknya. Mustahil kerajaan tidak tahu bahawa prestasi Malaysia dalam pencapaian matlamat pembangunan mampan merosot tahun demi tahun selain indeks persepsi rasuah yang turut menjunam. Cuma iltizam politik pihak kerajaan untuk mencapainya pada 2030 kalah dalam persaingan mendapatkan kuasa dan ghanimah. Cadangan supaya pemimpin kerajaan berkorban sedikit ghanimah demi menunjukkan empati kepada rakyat menerusi potongan gaji dan elang mereka, itu pun mereka enggan. Jom Channel ingin mengulangi perkongsian peringatan daripada Nabi SAW, sebuah hadis yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah?
Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara atau mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW menyifatkan Al-Ruwaibidah sebagai orang yang keji atau kurang ilmunya yang bercakap tentang perkara-perkara umum yang besar sedangkan dia tidak mempunyai ilmu mengenainya. Apakah amaran Nabi SAW itu sedang berlaku di kalangan pemimpin negara ini? Apakah yang sedang mereka lakukan di saat rakyat sedang bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi dan ada yang menderita akibat kehilangan anggota keluarga, rumah serta mata pencarian akibat banjir? Rakyat melihat mereka sedang berebut jawatan timbalan Perdana Menteri dan berbalahan mengenainya. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, wujud coalition agreement atau perjanjian gabungan antara Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebelum membentuk kabinet. Katanya saksi di sebelah Perdana Menteri ialah Tan Sri Anwar Musa. Menurut beliau, semasa Mahyadin menjadi Perdana Menteri, UMNO hantar surat yang mengandungi nama-nama yang UMNO calonkan untuk pelbagai jawatan. Kami tak ada pula kata UMNO gila kuasa sebab memang itulah best practice yang betul, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan yang dipetik utusan Malaysia sebagai berkata pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri tidak pernah dibincangkan dengan mana-mana pihak termasuk PAS dalam Perikatan Nasional. Tiada perjanjian setahu saya. Kalau ada perjanjian, kenapa sekarang baru kita dengar dakwaannya? Kalau ada, kenapa ada menteri-menteri kanan? Jadi saya anggap ini cerita rekaan semata-mata oleh pihak terdesak, katanya menurut satu laporan. Wan Saiful pula menganggap Syahril sebagai seorang macai iaitu penyokong kuat Presiden parti itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi macam-macam Zahid Hamidi janganlah nak berlakon bodoh pula. Bila PN hantar senarai nama, itu memang perkara biasa. Dan bila PN merujuk kepada coalition agreement, itu juga perkara biasa. Memenuhi janji adalah elemen penting dalam hidup yang berintegriti, ujarnya. Kata Wan Saiful, semasa Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri, beliau memenuhi janji untuk melantik mereka ke jawatan menteri, timbalan menteri, pengerusi dan ahli lembaga agensi. Beliau mendakwa berpuluh orang lantikan dari PN ditukar kepada UMNO walaupun coalition agreement menggariskan sebaliknya. Ini lambang akhlak dan integriti. Ini bukan isu jawatan, ini isu akhlak dan integriti. Kita mahu pemimpin beramanah dan berintegriti atau tidak? Soalnya, Wan Saiful juga membangkitkan soal integriti yang dimiliki Ahmad Zahid dan Datuk Seri Najib Razak. Maklumlah, Zahid Hamidi dan Najib Razak dua-dua ada masalah integriti yang boleh masuk sejarah dunia. Bila orang yang di atas tidak malu untuk berakhlak buruk, maka hilanglah sifat amanah dan integriti. Integriti Perdana Menteri sedang diuji. Adakah dia seorang yang mengutarakan kata-kata atau tidak? Saya dimaklumkan kepribadian Ismail Sabri berbeza dengan Zahid dan Najib. Tegasnya, terlanjur Wan Saiful bercakap tentang integriti, Jom Channel ingin bertanya, sejujurnya, adakah dengan adanya timbalan Perdana Menteri itu, hilang semua banjir, pembalakan dan isu kegagalan pencapaian matlamat pembangunan mampan? Adakah integriti dan best practice itu berhenti setakat pelantikan ke jawatan timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, timbalan mereka dan ketua-ketua agensi? Lepas itu, rakyat pandai-pandailah jaga diri masing-masing kerana bencana alam adalah kuasa Allah. Mentadbir urus sebuah negara tidak semudah mencatur jawatan. Nabi SAW sudah mengingatkan kita kira-kira 1400 tahun yang lalu. Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh menyifatkan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tersilap apabila berkata bahawa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tidak diperlukan untuk menentukan punca banjir dahsyat di Baling baru-baru ini. Kata Ramkarpal, banjir itu telah meragut 3 nyawa dan sudah pasti akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang teruk kepada penduduk di kawasan terbabit termasuk Pulau Pinang yang mengalami kekurangan air. Beliau menolak justifikasi Taqiyuddin untuk tidak mengadakan RCI kerana siasatan telah dijalankan oleh jabatan berkaitan seperti Jabatan Perhutanan di Kedah. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diambil perhatian bahawa terdapat dakwaan kerajaan negeri berselindung mengenai punca banjir, terutamanya sama ada ladang hutan seluas 52 ekar di Hulu Kupang yang terjejas teruk telah menyumbang kepada banjir, kata Ramkarpal yang juga pengerusi Biro Undang-Undang DAP. Terdahulu, Taqiyuddin menafikan wujud sebarang aktiviti pembalakan di kawasan hutan simpan
Gunung Inas. Beliau juga menyatakan tiada keperluan untuk menubuhkan RCI atau Suruhanjaya Siasatan Awam bagi menyiasat punca kejadian banjir dan kepala air sekitar Kupang pada Isnin. Bagaimanapun, ram kapal membangkitkan kenyataan Taqiyuddin yang mengesahkan bahawa ladang tersebut telah diberikan permit pada 2019 dan dakwaan bahawa banjir adalah bencana alam walaupun Jabatan Tempatan belum menyelesaikan siasatan mereka. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor pula menafikan pihaknya bertanggungjawab kerana ladang durian Musang King di Gunung Inas dibenarkan menjalankan aktiviti pertanian bukan oleh pentadbirannya tetapi oleh yang terdahulu. Kenyataan Sanusi itu ditangkis oleh bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir yang berkata pembersihan hutan simpan untuk ladang durian berkenaan dilakukan oleh Kerajaan Pimpinan PAS di Kedah antara 2008 dan 2013. Ram kapal melihat pelbagai kenyataan pemimpin tersebut bercanggah antara satu sama lain. Memandangkan teruknya banjir dan versi yang bercanggah oleh pemimpin yang disebutkan, perlu ada ketelusan dalam penyiasatan mengenai punca banjir kerana kejadian seperti itu tidak boleh dibiarkan berulang. Mereka yang bertanggungjawab mesti dipertanggungjawabkan dan RCI akan menjadi forum terbaik untuk perkara itu disiasat dengan teliti kerana Pesuruhjaya mempunyai kuasa untuk menerima semua keterangan dan memeriksa semua orang yang berkaitan dengan perkara itu dengan memanggil orang tersebut hadir di hadapan mereka untuk memberi bukti. Tegasnya, menurut Ram Karpal, penemuan Jabatan Negeri dalam siasatan mereka sekarang adalah tertakluk kepada penelitian. Dengan ini jelas beliau kebimbangan mengenai cubaan untuk menyembunyikan kebenaran akan berkurang. Pakar lain juga boleh dipanggil untuk menjelaskan perkara terbabit, ujarnya. Mengulas lanjut, beliau berkata Seksyen 3-1-C Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 membenarkan siasatan diadakan secara terbuka memandangkan terdapatnya versi yang bercanggah. Rakyat, khususnya rakyat Kedah, mempunyai hak untuk mengetahui punca bencana ini dan kerajaan harus bermurah hati menasihatkan Yang di-Pertuan Agong supaya mengadakan RCI dengan segera demi ketelusan. Katanya, tidak salah menanam durian tetapi isunya di mana pokok-pokok itu hendak ditanam. Mengapa begitu melampau sehingga bukit digondolkan dan ditarah? Apapun pemimpin Kedah, tak kira daripada UMNO, PAS atau pejuang, tak perlu berbalah tentang siapa bertanggungjawab. Bukannya sukar sangat untuk mengetahui usia pokok durian tersebut bagi mengenal pasti bila ia ditanam. Justru bila diketahui usia pokok durian itu, maka kita tahu ketika pentadbiran siapa ia ditanam. Durian Musang King dikatakan boleh berbuah dalam tempoh 30 bulan sahaja. Berani kerana benar, takut kerana salah. Jangan ingat rakyat bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Hari Raya Aidiladha. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.